Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Kita ke udara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa, tuan-tuan. Malam ni, saudara, tajuk kita, teguran yang dibuat oleh Chief Justice ataupun Ketua Hakim Negara terhadap Peguam PAS. Persoalannya, 33 bulan PAS berada di dalam kerajaan Perikatan Nasional. Apa yang mereka buat? Tiba-tiba hari ini, saudara, sidang parlimen yang sepatutnya mereka hadir selaku wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat, yang diundi oleh rakyat, mereka tinggalkan. Semua ahli parlimen mereka meninggalkan parlimen dan mereka berarak untuk melakukan protes, kononnya untuk menyelamatkan institusi Mahkamah Syariah. Jadi hari ini, saudara, Ketua Hakim Negara Tengku Maimun telah menegur Peguam PAS, iaitu saudara Yusrizal yang mewakili Majlis Agama Islam Terengganu kerana ucapan beliau. Kata beliau, petisyen ini bukan untuk melemahkan agama Islam atau Mahkamah Syariah. Ini kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Hakim Negara. Tetapi ini isu kompetensi kerajaan negeri untuk mengubal undang-undang, bukan merendahkan enactment dan Mahkamah Syariah. Ketua Hakim Negara mengingatkan supaya ditegaskan prinsip undang-undang dan tidak menghasut. Inilah kepakaran PAS ni, tuan-tuan. Memang kepakaran mereka ialah menghasut, dan itulah yang mereka buat dengan baik. Isunya sama ada Dun Kelantan boleh mengubal undang-undang berkaitan perkara di luar bidang kuasa atau tidak, seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Senarai Negeri. Hal perlembagaan, saudara, ini kena buat kerja di parlimen, bukan ataupun di DUN, bukan menghasut di Padang Merebuk ke, di Dataran Putrajaya ke, ataupun di tempat-tempat yang biasanya pemimpin-pemimpin PAS ini mengadakan demonstrasi. Boleh dikatakanlah terangkat kening saya dengar ucapan Tuan Ibrahim. Dia akan ambil alih Putrajaya jika kerajaan gagal untuk selamatkan institusi syariah ni. 33 bulan dia dalam kerajaan, satu apa pun dia tak buat untuk mengukuhkan kedudukan institusi kehakiman ni. Dan lebih menyedihkan, dia boleh cakap dulu kita tak tahu. Dulu dia tak tahu, tuan-tuan. Sekarang dia baru tahu, saudara. Saya nak beritahu, Kerajaan Madani telah pun menghantar telah menghantar peguam kita, wakil Amiskus Courier, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, untuk berhujah dan membantu mahkamah. Apa jua keputusan mahkamah, kerajaan boleh perbaiki dan perkukuhkan pentadbiran undang-undang syariah melalui pindaan perlembagaan, dan undang-undang ini bukan pengakhiran Mahkamah Syariah seperti didakwa oleh puak-puak PAS ni, tuan-tuan. Jadi jangan termakan dengan hasutan lebay-lebay malang ni. Perlembagaan dan undang-undang sifatnya hidup. Dah banyak kali diperbaiki untuk diharmonikan sistem syariah dan sistem sivil kita ni. Kalau apa yang tak kena, tuan-tuan kena faham bahawa hanya undang-undang yang peraturan yang diturunkan oleh Allah SWT je yang tak boleh diubah, yang sifat dia tidak ada cacat dan cela. Al-Quran dan Sunnah
Yang lain ni saudara, selagi namanya ciptaan manusia, hukum takzir dan sebagainya, ianya boleh diubah daripada masa ke semasa. Okay? Dan saya nak beritahu, kita perlu ingat bahawa Menteri Agama kita sekarang ni pun, sebelum dia jadi Menteri Agama, Datuk Dr. Naim ini, dia merupakan Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, JKSM, yang memang kerja dia memperbaiki pentadbiran mahkamah syariah dan kehakiman syariah. Jadi tuan-tuan tak perlu bimbang lah. Saya nak beritahu, selagi UMNO berada di dalam kerajaan perpaduan ini, UMNO lah yang mengangkat agama Islam sebagai agama persekutuan. Kedudukan Hak Istimewa Melayu pun UMNO yang letak dalam perlembagaan. Kedudukan Raja-Raja Melayu, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan juga UMNO yang letak di dalam perlembagaan. Selagi kami berada di dalam kerajaan ini, insya-Allah saudara, kan, kerajaan ini akan bela Islam, kerajaan ini akan bela institusi Islam, dan kita akan bela orang Melayu. Itu tak perlu bimbang. Dan jangan lupa Perdana Menteri Malaysia hari ini adalah bekas timbalan Presiden UMNO. Dia jugalah ketika menjadi timbalan Presiden, ketika menjadi Menteri Pelajaran, Menteri Kewangan, dialah yang menerapkan nilai-nilai Islam dalam sistem pendidikan kita. Dialah yang memperkenalkan sistem perbankan Islam. Segala perkara yang berkaitan dengan Islam ni kebanyakannya saudara datangnya daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri, selaku timbalan Presiden UMNO dan juga pernah menjadi Menteri Pelajaran. Jadi malam ni kita akan kupas. Mana nombor telefon? Sekiranya tuan-tuan ada apa-apa yang nak ditanyakan, tuan-tuan boleh tanyakan, tidak ada masalah. Tidak perlu bimbang, tidak perlu ragu-ragu. InsyaAllah kita akan berdiskusi. Kalau tuan-tuan nak masuk dalam live di TikTok pun boleh, InsyaAllah kita akan cuba jawab. Silakan. Soalan di studio. Nombor telefon kita 019 019 481 481 9495. 9495. Okey. Saya cabar orang-orang daripada PAS, daripada Bersatu, yang kerja mereka ni hanya setakat level pemaki di dalam TikTok saya ni, kan. Cubalah beranikan diri masuk dalam live saya ni, kita berdiskusi, berbincang secara ilmiah, kan, berwacana, kan. Kalau nak bermaki, saya ada tugaskan seorang pegawai untuk kerja dia blok saja. Jangan bagi masa, kan. Kita tak layan orang yang kurang dari segi kemampuan berfikir ni. Kita layan orang yang nak berujar secara profesional. InsyaAllah kita akan layan. Okey, silakan. Okey Tok, pada hari ini mahkamah memutuskan isu ni ini perbicaraan ditangguh. Dan saya melihat PAS ni seakan-akan menggunakan isu ni untuk political fame. Sebagai seorang sekarang ni mereka memang tidak ada sebarang isu nak menjatuhkan kerajaan. Hari ini mereka dah gunakan isu 3R, isu 3R pun dah basi. Jadi segala apa yang dia boleh gunakan untuk menunjukkan seolah-olah mereka ni lebih Melayu daripada kita, seolah-olah mereka ni lebih Islam daripada kita, sedangkan bila mereka 33 bulan menjadi kerajaan, ada kita tengok rang undang-undang RUU 355 dibentangkan semula atau nak dilaksanakan. Tak ada, kan? Ada kita tengok hudud nak dilaksanakan oleh puak-puak ni. Tak ada, kan? Jadi dari situ sendiri pun kita boleh tahu bahawa mereka ni hanya menunggang isu agama, isu bangsa, dan ada kalanya mereka menunggang isu raja. Walaupun mereka pada hakikatnya antara yang paling kurang ajar dan biadab pada kebawah-duli tuanku-tuanku yang ada dalam negara kita, kan? Jadi saya harap rakyat ni kena cerdik. Jangan biarkan terus diperbodohkan dengan isu-isu yang bak kata orang tu yang nampak sangat bahawa mereka ni mengamalkan politik perkauman sempit, dan menunggang agama.
Okey?